Karim, yang saya kasihi Datuk Paduka Dr. Ibrahim Ali, belum doktor lagi, anak buah saya, Datuk Sirajuddin, Badan Presiden, Jawatan Tertinggi Perkasa, para panel dan semua yang hadir pada hari ini. Satu tugas yang cukup berat sebagai orang muda dalam satu forum yang membariskan pakar-pakar pendidikan, dan tajuk ini merupakan satu tajuk yang cukup penting untuk kita kerana UEC ini merupakan survival, soal survival dan soal kepentingan pendidikan baik kepada masyarakat Cina maupun juga kepada masyarakat orang Melayu. Saya nak ceritakan tentang bermula dengan dua insiden permulaan kepada apa yang saya akan tentangkan pada pagi ini. Pada 17 hari bulan 3 2017, media melaporkan seorang remaja perempuan yang memandu lawan arus di kilometer 134 Lebuh Raya Utara Selatan dan menyebabkan satu kemalangan maut. Dan remaja ini Empei Ben, 19 tahun, dihadapkan di mahkamah di magistrate, depan magistrate Jamaliah Abdul Manaf, dan beliau mengaku tidak bersalah. Ironinya adalah pertuduhan itu perlu dibacakan oleh satu juru bahasa Mandarin. Beliau tidak boleh faham bahasa kebangsaan dan perlu dibacakan dalam bahasa Mandarin. Kemudian pada 28 hari bulan 3 2017, Wani melaporkan seorang wanita berumur 22 tahun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Trafik Johor Bahru atas tuduhan memandu cuai menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal, dan juga dibacakan dalam bahasa Mandarin. Jadi ini adalah senario yang kita hadapi hari ini. Dan UEC ini bukan soal pendidikan semata-mata, tapi ini adalah satu gambaran yang lebih besar. Ini adalah soal kita sebagai rakyat Malaysia, tidak kira kita orang Melayu, orang Cina, orang India ataupun apa jua suku kaum kita. Dalam kita memahami bahawa ini adalah bahasa kebangsaan kita, satu perkara yang cukup malang dan memalukan kalau umur 19 tahun, 22 tahun hadir di mahkamah dalam negara, perlu dibacakan pertuduhan itu dalam bahasa Mandarin. Sedangkan pertuduhan itu bukan satu benda yang susah. Dibacakan kamu dengan ini dituduh bertarikh sekian telah melakukan ketuaian kematian, boleh dibacakan dalam bahasa kebangsaan dan boleh mengatakan sama ada bersalah ataupun tidak bersalah. Tuan-tuan, UEC ini saya tertarik dengan apa yang Prof Teo sebutkan tentang masuk dalam sistem ataupun di luar sistem. Dan sebagai permulaan, sebenarnya mudah untuk kita katakan UEC ini tidak patut diterima oleh kerajaan. Sangat mudah. Hujahnya mudah saja. Siapakah dia Dong Zong? Siapa Dong Zong? Dong Zong ni gabungan persatuan yang buat sekolah private kalau menengah persediaan Cina ni. Mereka yang memperkenalkan silibus, kurikulum. Siapakah Dong Zong ni? Adakah merupakan Kementerian Pelajaran, sebuah agensi ataupun jabatan yang diiktiraf untuk menggariskan satu kurikulum kebangsaan pendidikan? Mereka membuat satu kurikulum, mengambil daripada Taiwan, daripada China dan sebagainya, mereka kemas gigi, dijadikan silibus kepada satu sekolah persendirian. Kemudian mereka mahu sekolah ini CJJ diiktiraf. Mereka bukan merupakan satu agensi kerajaan. Dong Zong bukan merupakan satu jabatan pendidikan ataupun kementerian pendidikan untuk menggariskan kurikulum, dan hari ini kurikulum itu tak diiktiraf tak sebagai satu yang sama dengan SPM. Sama dengan SPM. Jadi dengan itu saja pun sudah cukup. UEC ini tidak seharusnya diterima. Dan kemudian UEC ini, kalau pelajar-pelajar di sekolah menengah persendirian Cina ini, mereka mengambil peperiksaan UEC, siapa pula yang membuat pemeriksaan kepada peperiksaan kertas peperiksaan? Siapa yang periksa? Kalau SPM kita ada lembaga peperiksaan. Lembaga peperiksaan ni ada dia punya proses dia. Ada orang-orang di panel-panel yang dipilih untuk menjadi pemeriksa peperiksaan. Siapa pula UEC ni? Siapa yang periksa UEC ni? Untuk kita terima UEC ni. Jadi atas dua sebab ini sahaja, UEC ni tak sepatutnya diterima. Pertama, UEC bukan daripada satu silibus yang dibentangkan, digariskan oleh profesor ke, Kementerian Pelajaran ke, semua pakar-pakar yang menetapkan this is the curriculum. Yang kedua, proses
kelulusan UEC itu sendiri tidak melalui lembaga peperiksaan negara. Jadi dua sebab ini. Saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan tentang satu kes. Ini kes perundangan yang mungkin tidak berapa tepat, tapi boleh dijadikan rujukan. Kes ini ialah kes yang tersohor, iaitu kes Merdeka University Berhad lawan Kerajaan Malaysia 1982. Fakta kes dia, plaintiff ni dia mengemukakan petisyen kepada YDP, Yang Tuan Agong, bagi penubuhan satu universiti yang dinamakan Universiti Merdeka. Dan petisyen ini ditolak dan Menteri Pendidikan telah mengumumkan bahawa penolakan petisyen tersebut antara lain disebabkan Universiti Merdeka tersebut akan menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Plaintiff telah memfailkan writ saman bagi mendapatkan perintah, antara lain perintah deklarasi bahawa penolakan petisyen untuk penubuhan Universiti Merdeka tersebut adalah tidak sah dan terbatal kerana bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Yang menarik adalah keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan di dalam menolak permohonan yang difailkan oleh plaintiff ini, di mana Mahkamah Persekutuan di dalam kes ini merujuk kepada perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, di mana perkara 152 ini adalah berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan penggunaan bahasa Melayu itu dalam urusan rasmi. Dan rujukan juga dibuat kepada artikel 160. Artikel 160 berkaitan dengan penubuhan satu institusi awam. Institusi awam, maksudnya universiti ini IPTA adalah satu institusi awam. Dan rujukan juga dibuat kepada Seksyen 17(1) Akta Pendidikan. Ini kalau kita di dalam kes ini tak dirujuk kepada seksyen tersebut, tapi saya merujuk dalam pembentangan pagi ini. Kalau kita baca Seksyen 17(1) Akta Pendidikan, bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan dalam sistem pendidikan kebangsaan, kecuali sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah Seksyen 28. Ini akta yang kita ada sekarang ni, Akta Pendidikan 1996, Seksyen 17(1). Atau mana-mana institusi pendidikan lain yang dikecualikan oleh menteri daripada subseksyen ini. Dan 17(2), jika bahasa pengantar utama di sebuah institusi pendidikan adalah selain daripada bahasa kebangsaan, maka bahasa kebangsaan adalah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di institusi pendidikan tersebut. Dan Seksyen 28 pula ialah memperuntukkan berkaitan dengan penubuhan sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan ataupun Tamil. Dan kerajaan perlu menyelenggara sekolah-sekolah tersebut. Dan Seksyen 29 menetapkan sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan yang ditubuhkan di bawah akta ini dalam mengadakan kursus pendidikan rendah yang direncanakan bagi tempoh 6 tahun tetapi boleh tamat diikuti dalam tempoh 5 atau 7 tahun. Saya tidak jumpa seksyen yang membenarkan penubuhan sekolah menengah kebangsaan Cina. Tetapi dia ada proviso di mana yang dikecualikan oleh menteri. Dan saya percaya kewujudan sekolah menengah kebangsaan Cina adalah daripada kuasa menteri, iaitu politik yang dibenarkan oleh kerajaan secara dari segi kuasa eksekutif kepada menteri ataupun kabinet meluluskan dan membenarkan kewujudan sekolah-sekolah tersebut, walaupun akta hanya menetapkan sekolah rendah sahaja. Dan Seksyen 17(1)(2) dan Seksyen 28 ini, kalau kita tengok Seksyen 2 Akta Pendidikan 1996, dia mentafsirkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa Melayu sebagaimana yang ditentukan dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau kita rujuk kepada preamble, bukan limah Akta 550, iaitu Akta Pendidikan 1996, menyatakan dan bahawasanya dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Jadi Akta Pendidikan 1996 ini menggariskan kepentingan bahasa kebangsaan itu sebagai asas, dan ini adalah bukan garis panduan kepada penubuhan sekolah itu sendiri. Mana kalau sekolah jenis bahasa Cina menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Melayu wajib diajar. Dan itulah kita lihat syarat kelulusan SPM wajib lulus bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, sebagai syarat untuk masuk ke IPTA, dan selain pada 5 subjek lain yang juga perlu lulus. Dan saya kalau kita tengok dari segi perundangan, Seksyen 8 Akta Kebangsaan 1963 memperuntukkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam mahkamah itu adalah wajib. Dan ada kes
yang telah dibawa ke mahkamah dari segi mempertikaikan penggunaan bahasa kebangsaan dalam mahkamah, iaitu kes Datuk Seri Anwar Ibrahim lawan Tun Dr. Mahathir 2012, 1 CLJ 44, yang ini keputusan Mahkamah Rayuan yang mana dia memutuskan kegagalan perayu dalam memfailkan memorandum rayuan dalam bahasa kebangsaan menjadikan rayuan tersebut cacat dan terpaksa ditolak. Dalam kes ini dia failkan memorandum rayuan itu menggunakan bahasa Inggeris. Dan apa yang penting tentang kes ini ialah apabila akta itu menetapkan secara tulis secara jelas bahawa bahasa kebangsaan itu perlu digunakan, ianya adalah mandatory. Ianya adalah mandatory dan boleh menyebabkan apa sahaja perkara ataupun kelulusan ataupun dokumen yang dikeluarkan bercanggah dengan akta adalah tidak sah dan ditolak oleh mahkamah. Cuma dalam kes ini kita belum ada kes mempertikaikan kewujudan sekolah menengah persediaan Cina. Kita belum ada kes. Ataupun kita nak mempertikaikan akta New Era College dan sebagainya. Pasal ini adalah yang dibenarkan, yang diluluskan dari segi kelulusan proses. Jadi ini adalah dari segi perundangannya. Mana kalau kita lihat akta 17.1, akta 28, perkara 152, Perlembagaan Persekutuan. Jadi akta segala perkara-perkara ini, saya nak petik satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Haji Muhammad Saleh bin Abbas, iaitu bekas Ketua Hakim Negara dalam satu rencana Traditional Elements of Malaysian Constitution dalam bahasa Inggeris. Saya tak sempat kasih, tapi saya akan jelaskan. Dia punya perkataan dia, the high principle underlying the constitutional provision that the Malay language should be national language instead of the official language was the need for unification of the various communities. Maksudnya adalah prinsip tertinggi dalam perlembagaan yang mana bahasa Melayu itu tidaklah menjadi bahasa kebangsaan dan bukannya bahasa rasmi. Adalah keperluan untuk menyatu padukan berbagai kaum menjadi satu, into a single nation, satu bangsa yang satu, menggunakan satu bahasa yang sama. Ini yang dinyatakan oleh Tun Saleh Abbas. Dan inilah perkara yang dimasukkan di dalam sistem pendidikan kebangsaan yang menjadikan bahasa Melayu itu sebagai bahasa pengantar utama. Dan kerajaan perlu melaksanakan polisi ini bagi mencapai matlamat sistem pendidikan kebangsaan. Ini yang dinyatakan oleh Tun Saleh Abbas. Dan kalau kita lihat dari segi menyamakan UEC dengan SPM untuk kemasukan ke IPTA, ini adalah satu perkara yang tidak wajar. Tidak wajar sama sekali. Pertama ialah dari segi kurikulum yang diguna pakai di sekolah kebangsaan dan di sekolah menengah persendirian ini adalah berbeza. Kurikulumnya berbeza. Mana mungkin kita menggunakan dua sistem persekolahan yang mempunyai kurikulum berbeza untuk diterima ke dalam IPTA menggunakan satu sijil yang berbeza dan mereka dapat compete dapat bersaing sebagaimana yang disebut oleh Prof Teo tadi. Maknanya orang yang masuk ke sekolah kebangsaan ini yang menggunakan sistem kerajaan ini terpaksa bersaing pula dengan satu kumpulan yang belajar dalam sistem kurikulum yang berbeza, dan kelulusan UEC sijil ini, pengiktirafan sijil ini dibuat oleh satu badan yang tidak diiktiraf, bukan satu badan yang merupakan yang sah dari segi kewujudan badan itu sendiri. Dan kalau kita lihat sijil penilaian yang dibuat oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ini, saya tengok sejarah Lembaga Peperiksaan Malaysia ini, dia merupakan unit yang lahir di Kementerian Pendidikan pada 3 hari bulan Mei 1956. Mana Lembaga Peperiksaan Malaysia ini, sejarah penubuhan lembaga ini juga sejak 1956 lagi. Dia dah tumbuh lembaga ini. Dan lembaga ini dia punya proses dia adalah banyak. Dia punya kemajuan dalam Lembaga Peperiksaan Malaysia ini sehingga menjadi satu badan peperiksaan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi komputer dalam urusan peperiksaan data bermula tahun 1967. Maknanya 1967 lembaga peperiksaan ini dah gunakan komputer untuk proses keseluruhan keputusan ataupun jawapan yang dibuat oleh para pelajar yang masuk dalam peperiksaan SPM, PTT dan sebagainya. Dan inilah kalau kita lihat tuan-tuan, untuk Dong Ziong ini menuntut kerajaan mengiktiraf UEC sebagai satu sijil yang sah untuk kemasukan ke IPTA, walaupun ada hujah mengatakan sekiranya mereka memenuhi, mereka ubah kurikulum memenuhi kehendak dasar pendidikan negara itu ataupun sistem pendidikan kebangsaan. Kalau mereka mengubah kurikulum, isunya adalah
siapakah Dong Zong? Apakah kelayakan Dong Zong untuk menentukan silibus? Melainkan silibus kurikulum di sekolah persendirian sekolah menengah persendirian Cina ini kan disediakan oleh kementerian. Itu kita boleh terima. Mana kementerian masuk menentukan semua kurikulum dan peperiksaan UEC ini juga perlu melalui lembaga peperiksaan Malaysia sama. Maknanya bersaing dalam sistem yang sama. Kalau dua perkara ini dibuat, kurikulum itu digubal, dipinda, dikaji, ditentukan oleh kementerian. Kerana dasar kurikulum suatu pendidikan ini, dia bukan soal nak jawab biasa, nak lulus masuk universiti, tetapi dia adalah soal membina negara bangsa. Dia soal membina pendidikan anak-anak kita, memasukkan data, mencipta, membentuk satu generasi baru dengan satu pemikiran yang ada patriotisme kepada negara. Hari ini dua remaja Cina dihadapkan di mahkamah, tak boleh bercakap bahasa kebangsaan. Jadi dah you nak tuntut UEC, isu penggunaan bahasa kebangsaan pun masih belum dapat diatasi dan diselesaikan dengan silibus yang digunakan pakai oleh sekolah menengah persendirian Cina. Jadi saya cabar Dong Zong untuk selesaikan isu menguasai, memahami bahasa kebangsaan sebelum menuntut UEC sebagai CJ kepada untuk dipakai untuk masukan kepada IPA. Dan ada hujah sikit lagi, ada hujah yang mengatakan, Dong Zong berhujah mengatakan CJ UEC ini diiktiraf oleh banyak universiti di negara-negara lain. Dia ada dua perkara yang kita kena faham. Yang pertama, kita tidak bercakap soal kemasukan ke universiti di luar negara. Kita bercakap soal IPTA, Universiti Pendidikan Tinggi Awam, yang mana merupakan sistem dalam negara. Jadi, bila kita cerita tentang IPTA, kita sebagai kerajaan berhak untuk menentukan syarat kemasukan. Yang mana mereka nak masuk ke IPTA, ini syarat mesti melalui SPM. SPM ini ialah satu sistem pemeriksaan yang telus, menentukan pelajar itu layak atau tidak layak. Dan untuk universiti luar negara ni pula, dia ada untuk pelajar-pelajar daripada sekolah menengah persendirian Cina ni, sebelum mereka masuk ke universiti di luar negara ataupun universiti cawangan, private universiti universiti kolej swasta di dalam negara yang ada program kembar dengan universiti luar, mereka akan ada pemeriksaan lain seperti IGCSE, A-level, O-level dan banyak pemeriksaan-pemeriksaan yang mereka perlu lalui untuk mereka masuk. Jadi untuk mengatakan dengan UEC mereka boleh masuk ke universiti-universiti di luar negara ini adalah tidak benar. Mereka melalui satu lagi ujian lain untuk membolehkan mereka masuk ke universiti tersebut, O-level dan sebagainya. Jadi UEC saja tidak merupakan satu hujah yang betul. Dan sebagai kesimpulan saya ingin juga mengatakan di sini kesan kepada pengiktirafan UEC. Kita kena kaji pula kesan. Apa kesan? Kesan dia adalah tentu yang pertama, kalau UEC ini diterima, dia akan menjadikan juga kita sebenarnya telah pun menerima kurikulum yang digunakan pakai oleh sekolah menengah persendirian Cina. Maksudnya bila diterima UEC, you bermakna telah menerima kurikulum yang digunakan pakai. Apa saja bentuk pelajaran, input yang diberikan sebagaimana yang disebut oleh doktor tadi, iaitu input dari segi penyelewengan data, penyelewengan maklumat kepada pelajar ini diterima pakai. Kalau diterima UEC, you terima perkara-perkara tersebut. Dan yang kedua ialah you akan menyebabkan pelajar-pelajar yang masuk ke dalam sekolah kebangsaan ini menjadi mangsa kepada sistem. Sekolah persendirian adalah sekolah yang ditaja oleh golongan-golongan usahawan. Mereka mendapat fasiliti yang terbaik berbanding sekolah kebangsaan. Jadi tentunya mereka mendapat guru-guru yang diberi gaji yang besar, dari cara-cara mereka mengajar pun lain, dedikasi pengajaran pun berbeza. Jadi dengan cara ini kita membenarkan satu sistem yang very kompetitif untuk bersaing dengan satu sistem kebangsaan. Jadi ini adalah satu perkara yang kita kena kaji. Saya rasa tuan-tuan pun faham kenapa kita menentang isu UEC ini. Dan akhir sekali, sekolah menengah persendirian ini akan menjadi eksklusif. Semakin lama, semakin ramai yang akan masuk ke sekolah-sekolah persendirian kerana tidak perlu lagi SPM. Nak masuk IPTA boleh guna UEC. Semakin ramai masuk, orang pelajar-pelajar Melayu pun akan masuk UEC. Dan akhirnya tidak mustahil sekolah kebangsaan ini akan dibubarkan. Tidak mustahil satu hari nanti di negara Malaysia tidak ada sekolah kebangsaan kerana semua akan masuk ke sekolah private. Dan untuk masuk ke IPTA tak perlu SPM, guna saja UEC atau apa saja sijil-sijil untuk masuk ke universiti. Maka satu hari nanti kita terpaksa menerima keadaan sekolah
sekolah kebangsaan ini dibubarkan. Jadi saya rasa itu saja. Dan akhir kata saya harap kita bersatu padu meneruskan tentangan terhadap tuntutan Dong Zong ini yang merupakan sebuah gabungan society yang tidak layak untuk menentukan kurikulum maupun UEC jadi keras. Terima kasih.